Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat spoiler review untuk Agent Ali musim 3 episod 3 misi upgrade. Okay, video macam ni biasanya panjang, jadi pastikan korang dah ada air, dah ada jajan-jajan sikit sambil-sambil tonton video abang ni, boleh makan-makan ya. Okay, tapi sebelum abang cerita apa-apa berkenaan spoiler, Abang Din nak pesan untuk subscribe ke channel Abang Din. Okay, channel Abang Din kita baru je masuk 6,400 subscribers. Terima kasih banyak-banyak kepada yang subscribe. Tapi misi kita adalah untuk sampai ke 10,000 subscribers sebelum akhir tahun, sebelum tahun 2023. Jadi kalau korang boleh subscribe, ini sangat-sangat membantu. Ribuan terima kasih. Bertindak segera. Anyways, jom kita tengok balik. Basically abang akan tengok balik Agent Ali episod 3 ni. Lepas tu, part-part yang menarik abang akan cerita dengan korang kenapa abang rasa menarik. Alright, tak nak buat masa, jom kita mulakan. Alright, so part pertama yang abang nak bincangkan adalah dengan Abang Mutalib kita ni. Okay, korang tak perasan tapi nama dia adalah Mutalib. Okay, so dia ni daripada cyber delivery, macam Shopee lah kan, dekat Cyberraya. Ataupun just, bukan Shopee, macam JNT lah. Okay, syarikat kurier. Dan dia cakap berkenaan apa yang Datuk Hisham cakap daripada episod 2. Okey, dia cakap diorang nak cuba positifkan lah benda yang Datuk Hisham cakap tu. Okey, abang memang orangnya suka suspicious dengan semua benda, jadi abang buat teori yang Datuk Hisham tu berniat jahat. Tapi ini adalah sisi positif yang orang nampak di Cyberraya. Diorang nampak akan ada pertambahan dari segi ekonomi. So dia ni tengah macam tak lama lagi banyak ni dapat order daripada luar. So tu je, macam abang nak fokus dekat sini sebab just nak cakap orang Cyberraya percaya dengan Datuk Hisham. Diorang nampak apa yang Datuk Hisham cakap ni sebagai satu potensi untuk mengembangkan Cyberraya dari segi ekonomi juga. So abang nak cakap macam itulah. Okay, tapi abang still suspicious dengan plan Datuk Hisham. Dan kita akan tengok di episod-episod akan datang apa yang sebenarnya Datuk Hisham nak sampaikan. Tapi buat masa ni orang Cyberraya percaya dengan dia dan orang Cyberraya rasa ini adalah untuk kebaikan Cyberraya. Okay, so sekarang kita dapat tengok return of Sais and Seite. Okay, apparently Sais dengan Seite selepas Uno dah tak ada, diorang keluar daripada Numeros dan diorang masuk ke grup Abang Bear. Okay, abang macam basically dah bagi korang abang dah tengok episod ni kan. So abang rasa yang tengok ni pun dah tengok episod ni, korang tahu yang diorang ni dah join Abang Bear. Okay, so diorang sekarang dah join Abang Bear. Diorang tak nak kerja lagi dengan Uno. Diorang tak suka bekerja dengan Uno, sebab tu diorang cepat-cepat lari daripada Numeros bila diorang dapat chance. But diorang still buat benda jahat lah, dan diorang bekerja dengan Abang Bear. Lepas tu kita nampak Dos dengan Rizwan pun ada datang juga dekat sini. Diorang ada diorang punya misi sendiri. Kita akan bincang lebih berkenaan apa yang Dos dengan Rizwan buat dekat sini kejap lagi lah. Okay, lepas tu kita sampai ke babak ni. Okay, babak ni sebenarnya diorang tengah bincang Ali nak ambil upgrade apa. Ni sekarang Ali tengah tanya dekat Alisha nak upgrade apa. Kita pun tahu Alisha jawab dia nak upgrade, nak tambah baik dia punya senjata. Okay, dan juga diorang ada, Alisha ada cakap lah, okay, kita kena bersungguh-sungguh lagi lah, sebab agent luar tu, dipanggil agent luar tu, diorang punya skill jauh lebih tinggi dari kita. Okay, basically dekat sini menunjukkan bahawa Alisha is on a mission. Okay, Alisha ada satu misi dia adalah untuk kalahkan semua agent luar tu. Misi dia adalah untuk pastikan tim dia lah, dia dan kawan-kawan dia sebenarnya berjaya. Sebab tu dia cakap dekat semua orang. Okay, dia tak cakap dengan Ali seorang, dia cakap dengan semua yang duduk tu, termasuk Rudy, ada Rosa juga dekat situ, ada Kai. Dia cakap dengan semua. Okay, kita kena berusaha lebih lagi sebab diorang punya level memang sangat tinggi kalau nak dibandingkan dengan kita. Okay, Alisha ni mungkin dia jenis orang yang tak suka kalah lah kan. So dalam episod 1 hari tu, episod 2, dalam episod 2 kita nampak yang Alisha dapat tempat yang ketiga. Ya, Alisha tempat ketiga kalau tak salah. Jadi dia macam, dia tak suka lah yang dia dapat dekat tempat ketiga. Dia nak lebih lagi. Okay, so there you go. Alisha on a mission sekarang untuk pastikan dia yang terbaik dalam kalangan semua orang. Waktu ni just saja pause, Rudy curi makanan Jet. That's it. Si Kim tak duduk makan dengan 3 agent ni. Abang rasa Kim memang tak masuk sangat diorang, but kita tengok lagi. Mana tahu Kim just dah siap makan ke apa kan, kita tak tahu. Satu lagi, Alisha makan roti canai. Kim menunjukkan yang dia membesar dengan roti canai. So dia prefer ke roti canai. I like that small detail. Okay, Alisha membesar dengan roti canai. So waktu ni sarapan pun dia makan roti canai. Alright, ni so budak-budak ni sekarang diorang nak pergi jumpa Chris. Okay, bila diorang sampai dekat infirmary, diorang sampai dekat tempat dia tengah tengah ubati tempat Chris, macam ward Chris lah kan, tempat Chris duduk. Diorang jumpa dengan Kim. Ya,
benda ni berlaku. And then waktu ni Kim tengah main dia punya gitar, dan music ni memang abang suka sangat. Okay, dia basically versi yang lebih rendah lah, versi yang lebih slow daripada masa pengenalan gitar dulu. Okay, masa episod 1 pengenalan gitar, my favourite part of episod 1. And then this time dia mainkan music yang lebih kurang sama, but dengan itulah tak ada beat lah, dia just slow je, you know, very good. And then Chris tengah makan Pocky. Okay, kalau dalam dunia sebenar, Pocky, jajan dalam kotak tu, Chris tengah makan benda tu, tapi dekat sini nama dia Rocky kot. So yeah, dia kata Kim yang bagi. So very nice of Kim lah. Kim buat masa ni, Kim teramatlah baik kepada ejen muda kita. Okay, so dekat sini first time kita dengar Kim cakap. Okay, dia cakap hello, itu biasalah kan. Okay, tapi di first time kita betul-betul dengar suara dia cakap. Okay, dia macam kenapa? Alright, just nak bawa benda ni ke depan. Kita tak pernah dengar macam mana Alex bercakap, tapi Rizka memang cakap dalam bahasa Indonesia full. And then Sam ada dia punya kena tarik balik. So dia je, Kim seorang je, tak ada sebarang accent. Okay, dia tak ada macam accent ke Jeponan ke Koreaan ke, tak ada. So interesting, Kim tak ada accent. Interesting. Okay, kita move on. Okay, waktu ni awkward. But Mel abang terangkan sikit kenapa Alisha tak suka dengan Kim. Bila first time Kim keluar dalam hidup Alisha, Kim basically kalahkan Alisha. So that's one reason kenapa Alisha tak suka Kim. Okay, macam abang cakap tadi, Kim, Alisha ni jenis orang dia nak menang. So bila Kim pernah kalahkan dia dah 2 kali dah, basically episod 1, episod 2. So dia memang tak suka Kim pasal satu tu. Dan satu lagi, nak ada benda kat mulut abang. Alisha associate Kim dengan budak yang lagi 3 orang. Okay, Alisha tak suka Alex, Alisha tak suka Sam, Alisha tak suka Rizka. Hence Alisha tak suka Kim juga. Itulah kenapa Alisha tengok dia lain macam. Sama lah macam Mika tadi. Mika pun tak suka dengan dia. Mungkin sebab Mika bayangkan dia jahat macam yang lain. Buat masa ni dia baik. Chris suka dia. Budak-budak lelaki semua okey je. Tapi yang perempuan 2 orang yang kita nampak ni, reaksi diorang macam tu. Abang bayangkan yang Rosa pun akan juga suspicious dengan Kim. So diorang akan tak suka dekat Kim. But kita akan tengok benda ni pada masa-masa akan datang mungkin. Alright, tadi kan kita nampak yang Dos dengan Rizwan ada datang dekat tempat ada komen tu kan, yang ada ses dengan Sete. So sekarang ni Rizwan sebenarnya dia nak cari ses dengan Sete sebab dia nak cari Singko, sebab dia nak tanya Singko siapa dalang di sebalik Numerous. Okay, siapakah karakter baru yang kita belum pernah dengar, iaitu Zero. Siapa Zero? Okay, ramai sangat orang dah berteori dekat TikTok. Abang tengok Zero ni adalah tu. Dan kemudian ramai yang cakap episod 1 dulu, masa musim 1 episod 1, ada karakter yang gelap tu, ada yang dalam gelap tu kan, yang bercakap dengan Dos dengan Tres, itu adalah Zero. Okay, abang tak rasa itu Zero, abang rasa itu Uno. But kita tak nak bincang pasal benda tu sekarang. Cuma sekarang ni kita diperkenalkan dengan satu lagi karakter jahat. Mungkin jahat lah kan, di sebalik Numerous. Okay, di sebalik Numerous dan even lebih besar pangkat daripada Uno, iaitu Zero. Zero ni adalah kosong dalam bahasa Sepanyol. Okay, nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semua adalah kiraan nombor dalam bahasa Sepanyol. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5 macam tu. Okay, so Zero adalah kosong sebelum 1. So maksudnya Zero ni adalah karakter besar. Sekarang ni Rizwan dia nak tahu siapakah Zero, dan dia nak tahu daripada Singko, dan apparently Singko tahu siapakah Zero. Okay, sebab itulah dia pergi investigate dekat tempat ni. Dia nak jumpa Ses yang Sete, kemudian dia nak jumpa Singko. Okay, sebab Ses yang Sete sebab nak jumpa Singko lah kan. Lepas tu dengan Singko dia nak tanyalah apa benda yang berlaku. Okay, siapakah Zero. Kalau ikut dari perbualan diorang, Singko pun tahu siapakah Zero. Okay, Rizwan sebut Zero, so apa-apa panggil Zero lah. Okay, Dos tahu siapa Zero. I mean, mungkin Dos ni nombor 2 kan. Mungkin dia tahulah kot. Uno, Dos tahu. Mungkin Singko tahu juga siapakah Zero. Ataupun at least Zero ni apa yang dia buat dalam keseluruhan geng Numerous. Abang tak rasa anyone tahu Zero ni siapa as a person lah. Diorang tak pernah tengok one on one. Mungkin Uno je pernah, orang lain tak pernah. So diorang tahu Zero ni siapa. So diorang tahu Zero ni wujud, diorang tahu apa function Zero dalam grup ni, tapi diorang tak tahu siapa orang yang sebenar. Mungkin macam tu kot. So Rizwan cakap dekat sini memang dia nak cari Zero, dan diperlukan Singko untuk tahu kat mana Zero. Sebab sekarang Uno dah tak ada, Singko yang ketua kumpulan Numerous tu. So sekarang ketua Numerous mesti tahu tentang Zero lah. Orang yang di sebalik Numerous. Abang rasa Zero ni di sebalik Numerous. Abang akan buat satu video khas bincangkan tentang Zero. So
kita tunggu je lah waktu tu datang. Abang bincang nanti. Alright, so waktu ni kita baru dapat tahu apakah upgrade yang dipilih oleh setiap agent. Okay, nama episod ni misi upgrade. So akhirnya kita sampai ke bahagian upgrade tu. Alex pilih untuk lenyapkan bunyi pergerakan dia. Okay, nice. Lepas tu Kim pilih untuk dia punya kuasa dia jadi warna-warni. Itu je. And then Alisha, macam kita tahu, dia pakai panah tu. Dan macam abang cakap, panah tu boleh tembak banyak dalam satu waktu. Okay, abang cakap dalam video teori abang, and I was right. And diorang semua tak ada apa-apa masalah untuk pilih diorang punya gadget. And then Ali ada masalah untuk pilih gadget, sama macam abang cakap dalam video abang juga. So I'm very proud of myself. Banyak teori abang betul daripada tengok trailer 31. Ada teori yang salah, contoh abang cakap, oh okay, Alex tak nak pilih gadget pun, but you know, Alex pilih gadget, but it's very simple one. And then samalah dengan Kim. And then Alisha dapat a whole new upgrade dengan upgrade yang abang sangkakan betul. Dan Ali ambil masa yang lama sangat untuk pilih upgrade dia, seperti yang abang cakap dalam video teori abang. I'm flexing here. Okay, my theory is right, I'm flexing. Alright, so dalam babak ni kita nampak yang Ali ni macam dia macam terlalu overthinking sangat lah, macam abang lah. And then lepas tu kita ada angka bakar yang tenangkan dia, yang bagi dia burger, lepas tu tenangkan dia. Okay, dan abang selalu abang pernah cakap pasal hal ni dengan angka bakar. Walaupun angka bakar ni macam nampak sebagai karakter yang more to comedy, dia macam orang kata apa, comedic relief lah kan. Okay, dia buat lawak pada waktu-waktu yang tegang supaya kita tak terlalu tegang. Tapi pada masa sama dia juga adalah emotional core untuk karakter Ejen Ali ni. Okay, dia yang bagi Ali rasa tenang bila Ali rasa susah. Okay, dia yang banyak bantu Ali dari segi emosi, dan itulah function sebenar Uncle Bakar. Dan dalam babak ni, yes, Uncle Bakar buat lagi benda yang sama. Dia tenangkan fikiran Ali dan kemudian dia ubah Ali punya cara berfikir. Yang bestnya kita dapat tahu dalam babak ni yang sebenarnya yang pilih upgrade untuk Alia, masa Alia dekat dalam arena dulu, adalah Bakar sendiri yang pilih upgrade untuk Alia. Dan itu pada apa benda yang besar lah kan, sebab kita tahu Alia ni sebagai satu karakter yang hebat, betul-betul hebat. Tapi rupa-rupanya dia nak buat keputusan pun susah macam Ali juga, dan Bakar yang pilihkan upgrade untuk dia, which is very very interesting lah. Okay, so jangan perkecilkan karakter Bakar lagi. Okay, dulu abang salah seorang orang yang tak suka dengan Bakar. Pada abang Bakar ni membazir waktu. Okay, dan bila makin lama Bakar semakin memenangi hati abang. Dan dalam babak ni just menunjukkan Bakar adalah karakter yang sangat penting. Maybe bukan untuk lawan bersama Ali, but untuk berikan Ali kekuatan untuk menang lawan apa-apa yang Ali lawan, which is very good lah. Alright, so abang nak bagi tahu yang Bakar pilihkan untuk Alia, Bakar juga pilih untuk Ali, dan dia pilih sebab cool. Okay, tapi kita dapat something yang sangat menarik, dia sangat hebat daripada Bakar punya pilihan ni. Dan kita akan bincangkan tentang upgrade Ali bila waktunya tiba lah, lepas ni. Satu lagi teori abang betul. Abang cakap mungkin Ali dengan suit ni dia boleh kawal dia punya gasing tanpa perlukan tali lagi. And I'm right again. I'm so good. I mean, wow, jangan marah please. Basically spoil episode ni untuk ramai orang berkenaan benda ni at least. Itulah function suit dia. Nama dia suit magnetic techno. Dia boleh kawal medan magnet, dan dengan itu dia boleh kawal gasing ni yang diperbuat daripada besi tanpa perlu sentuh gasing ni, which is very nice. Dan kalau korang dah tengok babak ni, korang tahu upgrade ni is like one of the best thing that can happen to Ali lah. Okay, memang upgrade yang Ali sangat perlukan. So tahniah Uncle Bakar sebab buat upgrade yang upgrade yang betul ni. Okay, tapi dia pilih sebab cool je, which is Uncle Bakar. Just nak cakap, dia punya music is top notch. Waktu ni korang dengar betul-betul music dia sangat bagus. Abang sangat suka dengan muzik ni. Ni salah satu muzik yang abang nak paksa Encik Azri Yunus untuk keluarkan awal, but I know it's not gonna be, takkan berlaku, but like, kalau boleh please keluarkan awal. I want to listen to this without Ali punya piau, you know, just nak dengar muzik dia. It's very good. Very very good music. Very very good music. Siapa daripada wow kalau tengah tengok part ni, boleh tak cakap dengan Cik Azri Yunus? I mean, just tunjuk part ni dekat Cik Azri Yunus. Sebab I just want to say, this is a very good music. It should be, I don't know, should be played in radios, bro. I just love this so much. Sangat best. Okay, music sangat best, dan dia membuatkan saya meremam bulu roma. That's my, like, saya punya, orang kata apa, trademark at this point, you know. Meremam bulu roma, yours. So yeah,
Very good music. And very good, very cool scene. Okay, cara animation dia semua just very nice. This part is the best part of the series. Abang suka bahagian nanti lepas ni ada lawan-lawan last tu, but this one I think is the most wholesome part and the most unique, the best action scene to say dalam episod ni. Abang boleh nak rewatch bahagian ni, okay? Bahagian lain kurang sikit. I mean, I still like the whole episode, but this is the best part. That's what I'm trying to say. Komeng tak suka dengan Ses dan Sete. Abang rasa kalau abang tahu apa yang berlaku, but abang rasa kalau Ses dan Sete kekal dalam grup Abang Bear, abang rasa Komeng akan halau dorang dengan cara Komeng sendirilah. Komeng memang tak suka dengan dorang. Komeng rasa macam lemah lah bila nak dibandingkan dengan dorang. So Komeng tak suka dengan dorang, which is interesting lah. Okay, Komeng ada karakter death dia sendiri. Dia macam dia ada karakter dia sendiri, which is nice lah. Sebab selama ni Komeng just orang jahat kan, but this time kita dapat tengok a different side of Komeng. Komeng rasa macam lemah bila ada karakter yang dia tahu jauh memang lebih kuat dari dia, which is nice to see. Sedikit karakter development untuk Komeng. Scary. Cinco de Mayo dah datang. Alright, so dekat sini dia cakap kita ada arahan baru. So Cinco nampaknya macam dah take charge. So Tres ikut Cinco, and then tak tahu apa jadi kepada Nueve. Ocho memang dah tak ada. Cuatro dengan Rizwan dengan Dos. So tinggallah Ses dengan Sete. So siapa yang bagi arahan? Abang rasa tu Zero lah. Zero yang bagi arahan dekat diorang. Apa arahan Zero? Kita tak tahu, but something is happening now. So Zero dah mula bergerak, I guess, dan dia dah bagi arahan dekat Jenny, dekat Cinco, untuk dapatkan semua ahli kumpulan untuk buat benda ni. Kita tak tahu apa benda, but at least sekarang kita tahu yang Zero dah mula bergerak. Alright, seperti yang kita dah tahu, Cinco boleh kawal robot-robot Ocho. Okay, dalam intro pun kita dah nampak yang Cinco boleh kawal robot-robot Ocho. Jadi kalau orang yang terkejut, alamak, Cinco dah kuat, korang tak tengok betul-betul kan intro tu. So dalam intro pun kita dah nampak Cinco boleh kawal robot Ocho, dan sekarang Cinco basically dah take over sebagai leader of Numeros. Kalau ikut nombor, sepatutnya Tres lah yang ketua sekarang, sebab Tres kan nombor 3. Okay, Dos nombor 2, tapi Dos tak join, so Tres lah. Tapi Cinco obviously dah take over. Tres just orang kanan Cinco lah sekarang. Okay, so sekarang ni diorang tengah nak lawan. Babak ni boleh dikatakan salah satu babak lawan yang paling intens dalam keseluruhan Agent Ali. Abang still rasa babak Rizwan ni lawan dengan Uno masa musim 1 tu jauh lebih intens, dan kemudian Uno lawan dengan Zain pun agak scary juga. Ni macam kira nombor 3 lah. Okay, perlawanan yang agak scary, sebab kita risau apa yang akan berlaku kepada Rizwan, apa yang akan berlaku kepada orang-orang lain lah. Kita memang tak suka dengan Jenny kan. Apa-apa yang Jenny buat pun kita rasa salah. So ni lah yang abang cakap dalam non-spoiler review abang, bila abang cakap bila kita tengok satu perlawanan kita rasa risau untuk karakter yang lawan tu, sebab penulisan dia bagus. So inilah dia, part ni menunjukkan penulisan Agent Ali is just top notch. Kita suka dengan karakter-karakter macam tu. Kita suka Rizwan kan, kita tak nak Rizwan kalah. So dalam babak ni dia berjaya buatkan kita rasa Rizwan akan kalah, dan buatkan abang rasa risau untuk karakter Rizwan, which is very nice lah. Alright, lepas tu kita dapat tengok lah diorang lawan kan. Okay, Cinco lawan dengan Rizwan, tapi Cinco boleh kata dapat pertahankan diri dia. Okay, kalau tanpa robot-robot tu Cinco ni tak kuat lah kan. Memang dah habis dah Rizwan kalahkan. But Rizwan tak berjaya lawan dengan Cinco. Rizwan tak kuat untuk lawan dengan Cinco, dan akhirnya diselamatkan oleh Dos. Dan apa yang kita tahu sekarang, Cinco dah dapatkan semula Sais dan Sete untuk kembali dalam Numero. Rasanya Dr. Aaron Nueve Dr. Nueve rasanya memang bersama dengan dorang lah. So buat masa ni kita tahu dorang ada 5 kumpulan, termasuk dengan Zero 6. So kita tak tahu apa yang akan berlaku. Okay, macam abang cakap tadi, abang akan bincang lebih pasal Zero, sebutan Zero. Kita akan bincang lebih pasal Zero dalam video yang berbeza, sebab abang memang ada beberapa perkara yang abang nak bincang jugalah berkaitan dengan Zero. Mungkin video tu akan keluar dalam 1-2 hari lagi. Mungkin esok, bukan tapi lusa. Okay, so korang tunggu je lah. Yang belum subscribe tu boleh subscribe ke channel Seafoodin untuk dapatkan video tu dekat korang punya feed. Jadi korang tak lupa, video ni sekarang ada. Kalau korang tak subscribe, mungkin korang tak nampak. Okay, right. Sampai di sini je video untuk kali ini. Kalau ada benda yang abang tertinggal, korang komen dekat bawah. Kita boleh bincang dalam ruangan komen. Terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Video ni panjang, korang dah tengok sampai
sampai macam ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Korang semua memang terbaik. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.